Yang penting mereka dapat hidup aman dan dapat cari ikan dan bertani. Mereka ni macam orang laut di Melaka. Kita beralih pula perbincangan kita ke Palestin. Palestin purba. Palestin purba. Kalau lihat dalam buku Ustazah muka surat 121, iaitu 121 bahasa Kan'an dan bahasa Phoenician, Ustazah meletakkan di sini ialah apabila menceritakan tentang Palestin kuno, sudah tentu ia tidak disetujui, ia tidak dialu-alukan oleh pihak Yahudi, ya, ia tidak dialu-alukan. Bahkan mereka meletakkan satu propaganda yang mengatakan bahawasanya Palestin ini ialah sebagai tanah air Yahudi itu benar. Ya, Palestin ini tanah air Yahudi itu benar. Jadi hal ini termasuk dalam kajian biblical study kajian Bible, ya, yang terus menerus menafikan hak sejarah purba Palestin. Mereka menceritakan tentang kisah purba dan kuno, tetapi mereka menafikan siapa milik Palestin itu, siapa yang berhak ke atas Palestin itu. Dan kalau kita melihat menurut Kent Wetland pada 1996, kajian Bible tidak pernah memberikan peluang untuk membincangkan alam purba Palestin yang dihuni oleh bangsa Kan'an. Bangsa ini diakui sebagai Arab Proto oleh kebanyakan ahli sejarah genealogi sebagai pemilik asal bumi Palestin. Siapakah bangsa Kan'an ini? Kan'an ini adalah orang ataupun penduduk asal Palestin itu sendiri. Mereka ini walaupun mereka ini kerjanya bertani dan nelayan. Walaupun mari berbagai-bagai kuasa memerintah Palestin, sama ada Herodot, ataupun Shekhad, ataupun Ptolemy, ataupun Seleucid, ataupun Rom, ataupun Byzantine, ataupun Parsi, ataupun Ebenezer dan sebagainya, mereka kekal berada di tanah air itu dan mereka tak kisah pun. Mereka tidak berhak, mereka tak nak pun kuasa. Yang penting mereka dapat hidup aman dan dapat cari ikan dan bertani. Mereka ni macam orang laut di Melaka. Mereka adalah penduduk asal, kerjanya nelayan dan bertani. Itu saja. Jadi, itulah penduduk asal Palestin. Mereka adalah Proto-Arab atau Arab Proto dan Semitic. Bahasa mereka ialah Semitic Barat. West Semitic. Ya, Semitic Barat. Jadi apa yang Ustazah ingin kita bincangkan di sini ialah apakah bahasa yang dituturkan oleh bangsa ini pada ketika itu. Bilakah ini berlaku? Pada tahun bilakah? Mengikut data ekologi yang digali di Palestin sekitar awal kurun yang ke-20, ya, mereka telah menjumpai beberapa artifak yang berusia 3000 BC. Beberapa artifak yang berusia 3000 BC. Ini bermakna 3000 BC, 3000 tahun before Christ, sebelum lahirnya Nabi Isa AS, sudah wujud penempatan dan aktiviti di Palestin itu. Maknanya sebelum kita bincang tentang Nabi Hud dan kemudian kita pergi ke Nabi Saleh, dan kita telah bincang sebelum ni bahawasanya waktu Nabi Hud lebih kurang 3500 BC. Nabi Saleh lebih kurang 3000 BC. Jadi di Palestin ini 3000 BC ini sudah ada orang, sudah ada penempatan.
iaitu hasil daripada penghijrahan atau perpindahan manusia daripada utara, daripada Ararat itu, pergunungan Ararat, kemudian pergunungan Ararat daripada Mesopotamia, daripada Babylon. Mereka suka bernomad untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan Palestin mengikut Profesor Donald B. Radford, jadi beliau telah mengatakan bahawasanya bahasa terawal yang digunakan oleh orang Kanaan pada ketika itu dikenali sebagai bahasa Keftiu ataupun Keftor. C-A-P-H-O-R, Keftor. Keftiu ataupun K-E-F-T-I-U, Keftiu.